Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Perinciannya dalam segmen Esensi. Tiada sabotaj, kebakaran ataupun letupan. Pesawat hilang kawalan menjadi punca Double Six tragedi. Laporan siasatan akhir kemalangan udara pesawat Sabah Air menyatakan tiada bukti mengaitkan nahas dengan kerosakan awal pada enjin atau kerana pesawat tidak diselenggara sebaiknya. Laporan telah disiapkan pada 25 Januari 1977 dan dibentang kepada Jemaah Menteri pada Mac 1977. Nahas yang berlaku 47 tahun lalu itu mengorbankan 11 nyawa dalam kejadian 6 Jun 1976. Sementara itu, laporan Double Six tragedi dikelaskan sebagai dokumen terbuka. Laporan tragedi itu telah selesai dinyah klasifikasi pada 6 April lalu. Laporan lengkap boleh dimuat turun dari laman web rasmi Kementerian Pengangkutan. Kira-kira 49,000 pekebun kecil getah di seluruh negara bakal terima bantuan khas kewangan Aidilfitri RM200. Bantuan disalur selewat-lewatnya pada 14 April ini dan ia akan disalur melalui Lembaga Getah Malaysia dan Rizda kepada pekebun kecil getah berdaftar dengan keluasan kebun 2.5 hingga 6 hektar. Ia melibatkan peruntukan berjumlah RM9.8 juta. 59,230 individu memohon fasiliti sokongan akaun 2 KWSP sejak 7 April lalu hingga semalam. Daripada jumlah itu, hanya 27,705 individu disahkan layak memohon. Para pemohon diingatkan agar menyemak syarat kelayakan ditetapkan KWSP dan pihak bank. Antara syarat permohonan mempunyai baki minimum RM3,000 dalam akaun 2 KWSP. Dasar Otomotif Nasional 2020 akan disemak semula seiring perkembangan teknologi baharu. Langkah itu perlu bagi memastikan industri otomotif negara kekal kompetitif, relevan dan terbaik di rantau ini. Bagi tujuan itu, MITI dan agensi berkaitan akan meneliti isu dibangkitkan pihak industri. Lebuh Raya Duke setuju laksana sistem pembayaran tol terbuka. Ia menjadikan keseluruhan 12 lebuh raya akan melaksanakannya bermula September depan. Lebuh raya lain termasuk Lebuh Raya Best Raya, NPE, Akleh, Sprint, Kesas, Terowong Smart, Max, LDP, GCE, Jambatan Pulau Pinang dan Lebuh Raya Butterworth, Kulim. Rundingan masih terbuka meski Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bersetuju kekal penyandang masing-masing untuk bertanding pada pilihan raya negeri akan datang. Timbalan Presiden Amanah, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, ia perkara biasa dalam mana-mana proses pembahagian kerusi setiap kali menjelang pilihan raya. Bekas Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan atas 5 pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram RM1.06 juta. Datuk Seri Azlan didakwa melakukan kesalahan itu antara 2014 hingga 2017. Kesemua pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Hakim benarkan ikat jamin RM50,000 dan kes disebut semula pada 9 Jun. 11 bilion ringgit itu jumlah wang tak dituntut WTD milik awam setakat Mac lalu. Mereka yang mahu menuntut boleh mengemukakan permohonan melalui portal e-Gumis atau kaunter Jabatan Akauntan Negara, juga melalui email ke pejabat WTD Putrajaya. Tanah Rizab Melayu kekal dengan statusnya walaupun dimiliki bukan Bumi Putera. Justru tidak timbul isu pejabat tanah dan galian perlu kembalikan Tanah Rizab Melayu kerana ia tidak langsung bertukar status. Bagaimanapun, Kerajaan Perak sentiasa mengambil langkah penambahbaikan sebagaimana syur Jabatan Audit Negara berkaitan isu berkenaan. Kerajaan Selangor nafi dakwaan Tanah Rizab Melayu di Selangor turun mendadak. Sebaliknya, menunjukkan peningkatan berbanding sebelum negara mencapai kemerdekaan. Sehingga Februari lalu, Tanah Rizab Melayu di Selangor seluas 162,508.97 hektar meningkat 29.1% berbanding pada 1948 seluas 125,845 hektar. Susulan pencemaran udara di Seremban, Jabatan Alam Sekitar dan pejabat daerah diarah menyiasat aktiviti kuari dinilai. Dalam keadaan cuaca panas ketika ini, orang ramai juga dinasihat tidak melakukan pembakaran terbuka yang boleh menyumbang kepada peningkatan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU.
Mahkamah Tinggi Ipoh tangguh keputusan kes peniaga didakwa membunuh seorang wanita 6 tahun lalu. Peguam tertuduh sebelum itu memohon penangguhan susulan Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 semalam. Susulan itu hakim menetapkan tarikh 16 Jun depan untuk keputusan kes tersebut. Seorang tukang rumah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas pertuduhan membunuh isterinya. Pembunuhan dipercayai dilakukan Muhammad Amir Hamzah 5 April lalu. Dia hanya mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tertuduh tidak ditawar jaminan dan sebutan semula kes 13 Jun ini. Seorang lelaki mengaku bersalah memukul dan membakar anjing. Pemuda berusia 19 tahun itu melakukan perbuatan kejam tersebut pada 27 Mac lalu. Sabit kesalahan, dia berdepan denda sehingga RM100,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya. Hukuman akan ditetapkan mahkamah Selasa depan. Berjaya dicekup kembali selepas sehari meloloskan diri. 2 tahanan warga Indonesia melarikan diri ketika dalam perjalanan dibawa dari Mahkamah Kota Tinggi ke penjara Ledang semalam. Suspek pertama diberkas malam semalam, manakala seorang lagi pagi tadi. Maritim Malaysia sedang siasat jika wujud pelanggaran SOP ketika anggotanya membawa tahanan. Seorang lelaki dipercayai OKU rentung dalam kebakaran. Insiden berlaku awal pagi tadi membabitkan sebuah rumah kedai 2 tingkat. Mangsa ditemui dalam bilik air. Penggunaan lilin mungkin jadi punca kebakaran kerana premis itu tidak dilengkapi bekalan elektrik untuk pencahayaan ruangan. Polis Pahang tolak 50 permohonan menjual mercun dan bunga api sempena Hari Raya Aidilfitri. Pemohon memiliki rekod jenayah, syarikat tidak berdaftar dan lokasi jualan tidak sesuai antara punca permohonan ditolak. Setakat 10 April lalu, sebanyak 424 permohonan diterima. Satu lagi laporan diterima polis Perak membabitkan kes phone scam. Seorang suri rumah kerugian hampir RM1,5 juta dalam kejadian Februari lalu. Modus operandi, suspek menyamar sebagai pihak insurans dan polis mendakwa mangsa terbabit kes tuntutan palsu. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan hadir ke majlis berbuka puasa bersama warga Angkatan Tentera Malaysia di Masjid Khalid Al-Walid, Kementerian Pertahanan di Ibu Negara. Wartawan Muhammad Ashraf Ishak ada perinciannya. Silakan Ashraf. Ya dia, ketika ini yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersama dengan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah bersama dengan kira-kira 1,200 warga Angkatan Tentera Malaysia ATM sedang menikmati juadah berbuka puasa usai azan maghrib yang berkumandang pada pukul 7.20 malam tadi di sekitar kawasan Ibu Negara. Dan terdahulu Seri Paduka Baginda Berdua tiba di perkerangan Masjid Khalid Al-Walid ini pada pukul 6.50 petang dan disambut oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan dan juga Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang. Dan majlis kemudiannya diteruskan dengan ucapan alu-aluan daripada Panglima ATM yang menzahirkan penghargaan atas kesudian Seri Paduka Baginda Berdua untuk berangkat hadir mencemaduli pada majlis berbuka puasa bersama warga ATM. Selesai sesi ucapan, yang di Pertuan Agong kemudiannya berkenan untuk menyampaikan ampun kurnia ataupun sumbangan kepada 50 anak-anak yatim yang terdiri daripada dalam kalangan anak-anak warga ATM, veteran ATM dan warga awam yang bertugas di Kementerian Pertahanan. Dan majlis kemudiannya diteruskan dengan sesi penyerahan cenderamata oleh Panglima ATM dan isteri kepada yang di Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong sebelum bermulanya sesi majlis berbuka puasa dan akan diikuti dengan solat maghrib secara berjemaah selepas ini. Dan program majlis berbuka puasa ATM ni adalah antara program tahunan yang dianjurkan pada setiap tahun, setiap kali menjelang pada bulan Ramadan. Dan saya kira setakat itu saja perkongsian terkini yang dapat saya bawakan dari Masjid Khalid Al-Walid di Kementerian Pertahanan ini. Kita kembali semula bersama dengan dia di Kanta 744 untuk rangkuman berita selanjutnya. Silakan dia. Baik, terima kasih Ashraf. 2,365 kes demam denggi dilaporkan pada minggu ke-14 tahun ini. Ia mencatat penurunan 126 kes atau 5.4% berbanding minggu sebelumnya. 2 kematian dicatat dan kes kumulatif demam denggi kini mencecah 30,926. 93 lokaliti hotspot dilaporkan pada minggu ini, tertinggi di Selangor dengan 51 lokaliti.
50 kapal persiaran mewah dijangka singgah di Melaka sepanjang tahun Melawat Melaka 2024. Kerajaan negeri bersedia menerima jumlah pelancong lebih ramai. Malah pengusaha pelancongan digalak menawarkan pakej istimewa kepada pelancong asing yang bakal tiba. Potong rambut secara percuma. Sirim santuni 30 gelandangan dengan membawa 7 tukang gunting rambut. Program CSR dijalankan menjelang Aidilfitri bagi meningkatkan semangat mereka menyambut Hari Raya. Program turut dibantu 30 sukarelawan warga kerja Sirim. Bilas dan kitar semula bekas plastik. Perkara itu disaran SWM Environment kepada orang ramai bagi mengurangkan janaan sisa sepanjang Ramadan. Juga digalak mengurangkan penggunaan plastik sekali guna dengan membawa bekas makanan dan minuman sendiri ke bazar Ramadan. Program Sungkir Kamek Sayang menutup tirai jelajah Ramadan RTM Sarawak. Terus bersama Debbie Amanda Padan untuk perinciannya. Silakan Debbie. Baik dia, program Kamek Sayang ini merupakan program CSR Sarawak FM dan untuk pengetahuan selepas bersungkir ataupun berbuka puasa tadi, rakan-rakan beragama Islam turut meneruskan dengan solat maghrib, isyak dan tarawih berjemaah. Untuk pengetahuan, program Kamek Sayang bagi siri pertama telah diadakan pada bulan September tahun lepas bersempena Hari Malaysia dan pada hari ini seramai 25 orang asnaf yang terdiri daripada golongan korang upaya, fakir miskin, ibu tunggal dan warga emas diraikan dari beberapa buah kampung di sekitar Kuching ini. Sumbangan diberikan merupakan duit raya dan barang keperluan asas bagi persiapan menyambut Hari Raya kelak. Sumbangan itu tadi disampaikan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti 2 Sarawak Yang Berhormat Tuan Muhammad Raziz Hitam. Turut diadakan takzirah oleh Ustaz Sarbini Dahlan dan dihadiri oleh Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noor bersama dengan beberapa rakan strategik dan pesara RTM. Itu saja yang dapat saya kongsikan. Dia kembali bersama dia untuk Kanta 744. Silakan. Lebih 19 juta jemaah mengerjakan umrah sepanjang 20 hari Ramadan di Masjidil Haram. Statistik dikeluarkan Kerajaan Arab Saudi menunjukkan bilangan jemaah mencecah 19,608,573 orang sehingga semalam. Dalam tempoh itu, lebih 1.045 juta botol air zam-zam diagihkan selain lebih 655,000 liter cecair pembasmi kuman digunakan untuk steril, permaidani dan sejadah. Kerajaan Arab Saudi juga memanfaatkan aplikasi Al termaju dalam menyediakan perkhidmatan berkualiti. Waktu bekerja mingguan di Chile dikurangkan daripada 45 jam kepada 40 jam. Ini selepas rang undang-undang mengenainya diluluskan Kongres negara itu. Sekaligus menjadikan Chile negara ketiga mempunyai waktu bekerja mingguan terpendek di Amerika Latin selepas Ecuador dan Venezuela. Pengurangan jam bekerja diyakini dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat. 4 tentera India maut dalam insiden tembakan di sebuah markas tentera. Kejadian berlaku di kamp tentera Bathinda, Punjab awal pagi tadi. Maklumat terperinci termasuk punca insiden dan jumlah anggota terlibat belum dapat dipastikan. Operasi memburu anggota terlibat sedang dijalankan. Junta Myanmar mendakwa serangan udara yang dilancar ke bandar Pazichi bertujuan mengekang kumpulan pro-demokrasi. Jurucakap tentera menyifatkan tindakan itu dapat mengembalikan keamanan dan kestabilan negara. Roket dilancar ketika upacara pembukaan pejabat baharu Angkatan Pertahanan Rakyat yang menentang junta. Setakat ini, insiden mengorbankan sekurang-kurangnya 100 orang awam termasuk kanak-kanak. Ribut debu yang melanda Seoul makin buruk. Pihak berkuasa meningkatkan amaran debu kuning daripada status perhatian kepada waspada. Langit dan kawasan sekitar ibu negara Korea Selatan itu bertukar gelap. Penduduk dinasihat kekal berada di rumah dan memakai pelitup muka apabila keluar. Pencemaran amat berisiko kepada kesihatan individu dengan penyakit pernafasan, warga emas dan kanak-kanak. KWSP nafi spekulasi berdepan krisis tunai dan ketidakcukupan wang untuk membayar pengeluaran pra-persaraan. KWSP sentiasa mengekalkan kecairan mencukupi untuk memenuhi semua komitmennya. Malah terdapat peningkatan stabil dalam keseluruhan pelaburan asing KWSP sejak beberapa tahun lepas. Turut disangkal, dakwaan pindaan Akta KWSP 1991 akan dilakukan. Pengeluaran getah asli Malaysia berkurangan 7.6%. Pengeluaran direkodkan sebanyak 27,209 tan pada Februari berbanding 29,451 tan pada Januari. Pengeluaran disumbangkan terutama oleh sektor pekebun kecil sebanyak 87.3%, manakala sektor estet 12.7%. Berbanding tahun ke tahun pula menunjukkan penurunan 2.7% berbanding 27,950 tan pada Februari 2022.
Uji kaji pembaharuan prosedur kelulusan permit kerja bagi ekspatriat dilaksanakan dalam masa terdekat. Ia akan dijalankan selama 2 minggu bermula 15 Mei membabitkan industri terpilih. 2 kategori permohonan turut diperkenalkan iaitu kumpulan fast track bagi syarikat dengan rekod baik yang membolehkan proses dipendekkan kepada 5 hari. Kategori normal track bagi permohonan syarikat baharu yang memerlukan proses 15 hari berbanding tempoh semasa iaitu 87 hari. Paparan itu mengakhiri Kanta 744 menyusul selepas ini berita perdana bersama Andy Reza Rohadian dan Farhatullah Syati Osman untuk paparan lebih komprehensif. Salam Malaysia Madani.